Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya ialah Alex. Hari ini, kumpulan kami akan membuat pembentangan tentang tugasan perkumpulan SHE 101 yang bertajuk Upacara-Upacara Perkebumian bagi tiga kaum utama iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India di negara Malaysia. Yang berikut merupakan jadual kandungan bagi tugasan perkumpulan kami. Ia mengandungi abstrak, jadual kandungan, jadual raja, perkenalan, objektif kajian, suratan literatur, metodologi kajian, keputusan dan perbincangan, kesimpulan, rujukan, dan lampiran. Bagi pengenalan, ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu pengenalan kajian dan objektif kajian. Bagi pengenalan kajian, adab didefinisikan sebagai suatu peraturan yang diamalkan secara turun-temurun. Upacara perkebumian merupakan salah satu adab yang penting dalam kebudayaan setiap etnik. Ia dikonotasikan sebagai cara sesuatu kaum menghormati jenazah dan menguruskannya. Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum, agama dan adat bersam. Setiap kaum di Malaysia membawa identiti mereka tersendiri, terutamanya dalam melaksanakan upacara kematian dan perkebumian jenazah. Isu mengenai upacara pengebumian dijadikan sebagai tajuk kajian untuk memupuk perpaduan antara kaum. Dengan memiliki kefahaman yang lebih mendalam, masyarakat di Malaysia dapat bersikap lebih bertoleransi apabila menjalani upacara masing-masing. Antara objektif kajian ini ialah kita dapat memahami upacara perkebumian dan pantang larang semasa upacara perkebumian bagi ketiga-tiga kaum utama. Selain itu, kita dapat memupuk perpaduan antara kaum melalui kajian ini. Yang seterusnya ialah kita dapat menghargai adat lesam dan budaya yang dituruni oleh nenek moyang kami. Terdapat tiga kaedah yang telah digunakan untuk menjalani kajian ini, iaitu kaedah temu puas secara tidak formal, kaedah rujukan, dan kaedah soal selidik. Seterusnya, ahli kumpulan saya akan membincangkan tentang upacara-upacara perkebumian bagi ketiga-tiga kaum utama di negara Malaysia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Izzat bin Zulkifli daripada Pusat Pengajian Adakasa akan membentangkan tentang perkebumian kaum Melayu. Kaum Melayu merupakan kaum majoriti di Malaysia. Oleh itu menjadi tidak asing bagi perkebumian kaum Melayu diketahui oleh khalayak ramai. Perkebumian Melayu berteraskan perkebumian Islam. Hal ini kerana kaum Melayu merupakan penganut agama Islam terbesar di Malaysia. Akan tetapi, terdapat beberapa adat Melayu yang diterapkan dalam perkebumian Islam menjadikan perkebumian Melayu satu yang unik. Proses perkebumian dianggap suci oleh orang Islam. Hal ini kerana kematian hanyalah pengakhiran kehidupan di dunia. Oleh itu, terdapat beberapa langkah dalam proses perkebumian ini. Selepas kematian, jenazah akan diletakkan dalam posisi baring menghadap kiblat. Kedua tangan jenazah akan diletakkan di atas perut seperti posisi solat. Kemudian jenazah akan dimandikan dan dikafankan. Barulah selepas itu, jenazah akan ditanam ataupun dikebumikan. Proses sebelum jenazah ditanam. Pencucian atau mandi jenazah. Jenazah akan dimandikan sebanyak 3 kali atau mana-mana bilangan ganjil kerana ia dianggap baik dalam Islam. Tujuan utama jenazah dimandikan adalah untuk membuang segala kotoran dan memastikan jenazah suci. Jenazah akan dimandikan dengan wangian seperti sabun dan kapur barus. Selepas mandi, jenazah akan diwudukan seperti yang diajar dalam Islam. Pemakaian kafan. Kebiasaannya, kain putih digunakan sebagai kain kafan kerana putih dianggap suci dalam Islam. Hanya selai saja diperlukan, tetapi kebiasaannya jenazah lelaki menggunakan 3 helai kain kafan dan jenazah perempuan menggunakan 5 helai kain kafan. Kapas diletakkan dalam kain kafan bagi memastikan bentuk tubuh jenazah tidak kelihatan. Proses pengebumian jenazah dan pasca pengebumian. Kedalaman jenazah. Kubur digali mengikut ukuran mayat dan mempunyai kedalaman 7 kaki. Kedalaman ini tidak dinyatakan khusus dalam Islam tetapi diadaptasi mengikut kedudukan geografi Malaysia. Dalam kubur terdapat lahan yang digali mengikut saiz jenazah. Posisi jenazah diletakkan mengiring ke kanan menghadap kiblat dan gumpalan tanah dialaskan bagi mengelakkan jenazah bergerak. Yang lahat dilapiskan dengan kayu atau papan bagi mengelakkan jenazah terkena tanah secara langsung. Di setengah tempat, keranda kayu digunakan bagi menggantikan kayu atau papan ini.
talqin dan tahlil. Bacaan talqin dibacakan oleh imam atau wakil masjid. Tiada dalam syariat Islam menyatakan wajib tetapi menjadi adat Melayu untuk dilakukan. Tahlil dilakukan selepas pengumuman dan biasanya dihadiri oleh kaum kerabat dan rakan-rakan. Kebiasaannya, selepas tahlil terdapat kenduri ataupun jamuan bagi menjamu rakan-rakan dan kaum kerabat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Abu Amri dari kumpulan 1 bagi kursus C101 hubungan etnik akan membincangkan tentang upacara pengumian kaum-kaum utama di Malaysia. Pada topik saya akan menerangkan tentang upacara pengumian kaum Cina. Bagi permulaan, saya akan memberi sedikit pengenalan tentang kaum Cina. Kaum Cina adalah kaum kedua yang terbesar di antara kaum-kaum utama di Malaysia. Kaum Cina merupakan sebuah kaum yang amat berpegang teguh kepada adat rasam mereka apabila berlakunya sebuah kematian. Dalam adat kematian orang Cina, terdapatnya komunikasi secara lisan ataupun tidak lisan seperti lisan seperti membaca mantra dan tidak lisan seperti menunjukkan emosi di semasa berlakunya kematian. Seterusnya kita akan beralih pada isi kandungan dan dalam isi kandungan terdapat sewaktu kematian, upacara pengumian dan selepas pengumian. Pertama sekali, sewaktu berlakunya kematian, kaum Cina haruslah membersihkan dan memandikan mayat terlebih dahulu sebelum dipakaikan dengan pakaian yang cantik seperti pakaian di hari perkahwinan. Selepas itu, mayat itu akan dimasukkan ke dalam keranda kayu yang diukir cantik. Bagi golongan-golongan orang kaya, mereka akan memasukkan mayat tersebut di dalam keranda yang dilapisi dengan lapisan logam dan diukir cantik. Selepas itu, orang ramai juga dikehendaki untuk menghadiri dan meratapi pengujian si mati. Seterusnya, pada upacara pengemumian, sebuah mantra akan dibacakan kepada si mati dan upacara sembahyang mayat dilaksanakan mengikut kepercayaan agama si mati. Namun, bagi kaum Cina, mereka akan membuat upacara pengemumian mengikut adab orang Cina. Terdapat dua cara pengemumian, iaitu dikuburkan ataupun dibakarkan. Semasa mengiringi mayat ke jirat, mayat tersebut akan diiringi dengan pelbagai jenis lagu yang berkonsepkan ketuhanan maupun tradisional. Muzik akan dimainkan dengan menggunakan alat muzik seperti gendang dan juga seruling. Mayat juga akan diusung dengan sebuah lori khas yang dapat dilihat di dalam gambar dan wang kertas yang bersalut logam akan dicampak sepanjang perjalanan. Semua orang harus memakai pakaian hitam ataupun putih sebagai tanda kesedihan dan mengelakkan memakai pakaian yang berwarna-warni. Sekali selepas pengemumian, upacara menyembah kubur akan dijalankan dan mereka juga akan melalui tempoh berkabung dengan memakai baju berwarna hitam untuk menunjukkan tanda sedang bersedia. Dan mereka juga akan mengamalkan adat rasam seperti keluarga si mati tidak boleh sama sekali memotong rambut selama 100 hari dan mereka tidak dibenarkan berkahwin dalam masa 3 tahun sama ada lelaki maupun perempuan. Seterusnya ialah upacara kematian kaum India yang akan dibentangkan oleh saya Azlan Tihani binti Adnan. Kaum India mengikut upacara kematian berdasarkan negara India dari mula hingga akhir. Walaupun terdapat perubahan dari segi geografi dan zaman, tetapi kepercayaan mereka tetap sama. Upacara kematian kaum India dapat dibahagikan kepada 3, iaitu semasa kematian, pengurusan mayat dan selepas kematian. Pengurusan mayat pula dapat dibahagikan kepada 2, iaitu mengebumikan mayat dan membakar mayat. Semasa kematian, mayat diletakkan di ruang tamu dengan kepala dihadapkan ke selatan. Kemenyan serta kapur baru setiap asap sebagai simbol ketenangan jiwa si mati. Kemudian, kaki dan tangan mayat diluruskan. Kunyit disapu pada mata dan sirih pinang ditumbuk dan dimasukkan ke dalam mulut. Mayat kemudian dibalut dan dimandikan. Selepas dimandikan, mayat dipakaikan sari bagi perempuan atau dhoti bagi lelaki. Kemudian upacara tali bangguta iaitu upacara menanggalkan tali turut dilakukan. Tali ialah rantai suci yang diberikan oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Seterusnya ialah pengurusan mayat. Terdapat masyarakat India yang mengamalkan upacara pengebumian mayat dan upacara membakar mayat. Upacara pengebumian mayat atau dikenali sebagai upacara Vaikarisi, di mana mayat akan diusung ke tanah perkuburan menggunakan pengusung. Sebelum menghampiri liang lahat, keranda akan digerakkan beberapa kali sebagai mempercayai mayat berada di dalam perut Dewi Bumi. Kemudian suara
Kemudian saudara mara terdekat memberi sari atau roti kepada si mati sebagai hadiah terakhir dan keranda akan ditutup dan dikebumikan. Pada masa yang sama, ucapan Tena Adidaya Cinani Potri disebut beberapa kali sebagai tanda upacara direstui Tuhan. Seterusnya ialah upacara membakar mayat. Upacara ini dilakukan menggunakan kolikati. Pembawa kolikati dikehendaki mengiringi mayat sebanyak 3 kali menurut arah jam. Kemudian diikuti oleh pengurus mayat yang akan menepuk kolikati. Pada pusingan ketiga, pembawa kolikati berada di hadapan mayat dan duduk melutut. Kemudian 3 batang kayu yang menyala dibakar dan disusun ke tanah satu persatu. Selepas itu, anak sulung, bapa atau lelaki yang mempunyai hubungan terdekat akan menyalakan api untuk membakar mayat si mati. Kemudian abu mayat si mati akan disimpan di dalam kolikati. Seterusnya ialah upacara selepas kematian. Terdapat upacara tabasam, iaitu aktiviti memasak yang dilakukan setiap tahun. Tanda memberi makan kepada si mati. Makanan tersebut akan diletakkan di hadapan gambar si mati. Seterusnya ialah berkabung. Tempoh berkabung adalah selama 8 atau 16 hari bagi selepas kematian si mati. Berkabung hari ke-16 dipanggil sebagai karoma ati. Yang terakhir ialah mengumpul abu mayat. Abu mayat akan dicairkan di Sungai Kaasi ataupun Rameshvaram di India. Ia adalah tanda menemukan ajal roh si mati. Salam sejahtera, saya Kristen Limeripat. Di sini saya akan membincangkan tentang soal selidik dan seterusnya membuat kesimpulan tentang dapatan kajian kumpulan kami. Untuk membuat kajian ini, kumpulan kami telah melakukan soal selidik secara atas talian, yaitu melalui borang soal selidik Google Form, yang seterusnya diajukan kepada orang awam melalui media sosial seperti aplikasi WhatsApp. Seramai 60 orang responden telah mengisi borang tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan keputusan soal selidik tersebut. Seperti yang ditujukan dalam carta pie ini, majoriti responden adalah lelaki sebanyak 53%, manakala perempuan sebanyak 47%. Seterusnya, 32% daripada responden tersebut adalah dari kaum Cina, 30% dari kaum India, 27% dari kaum Melayu, dan selebihnya 11% dari kaum yang lain. Di sini kita boleh lihat bahwa majoriti responden pernah menghadiri upacara pengebumian, yaitu sebanyak 92%. Daripada 60 orang responden tersebut, sebanyak 49% mungkin memahami upacara pengebumian kaum lain, manakala 23% lainnya memahami upacara pengebumian kaum lain dan 28% tidak memahami upacara pengebumian kaum yang lain. Berdasarkan carta pie ini, didapati bahwa 85% responden berminat untuk mempelajari upacara pengebumian kaum yang lain, selebihnya 15% tidak. Carta pie seterusnya menunjukkan pendapat responden tentang tujuan utama mereka menghadiri upacara pengebumian. Di sini separuh daripada responden bersetuju bahwa mereka menghadiri upacara pengebumian untuk memberi penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia. Selebihnya 35% pula menghadiri upacara tersebut untuk memperingati mereka yang telah meninggal dunia, manakala 15% menghadiri upacara tersebut untuk tujuan keagamaan. Di sini kita boleh lihat bahwa seramai 58 orang responden bersetuju bahwa cara pengebumian bagi kaum Melayu ialah ditanam. Bagi kaum Cina, 28 orang responden menyatakan jenazah akan ditanam, manakala 25 orang responden menyatakan jenazah akan dibakar dan ditanam. Bagi kaum India, 28 orang responden menyatakan jenazah akan ditanam dan 19 orang responden menyatakan jenazah akan dibakar. Carta bar ini menunjukkan cara pengurusan mayat bagi 3 kaum utama tersebut. Majoriti responden bersetuju bahwa mayat akan dimandikan dan dikafankan bagi kaum Melayu. Bagi kaum Cina, majoriti responden bersetuju mayat akan dibersihkan, disolek, dan dipakaikan baju kafan. Bagi kaum India, majoriti bersetuju mayat akan dimandikan dan dipakaikan baju baru. Seterusnya kita lihat kepada pengetahuan responden tentang pantang larang dalam upacara pengebumian. Seramai 44 orang responden berpendapat bahwa melangkah kubur ialah pantang larang bagi kaum Melayu. Bagi kaum Cina, seramai 52 orang responden mengetahui bahwa dilarang memakai pakaian berwarna-warni semasa menghadiri upacara pengebumian.
manakala 30 orang responden berpendapat bahwa menggantung gambar si mati secara formal adalah pantang larang bagi kaum India. Dalam catapan ini, dapat dilihat 92% responden bersetuju akan pentingnya menghadiri upacara pengebumian, dan seramai 93% responden mempersetujui adat upacara pengebumian perlu diwarisi kepada generasi muda. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh kumpulan kami tentang upacara pengebumian 3 kaum utama di Malaysia, dapat disimpulkan bahwa setiap kaum di Malaysia mempunyai cara tersendiri untuk mengebumikan jenazah. Daripada dapatan soal selidik, majoriti responden bersetuju bahwa tujuan utama pengebumian ialah untuk memberi penghormatan yang tertinggi kepada orang yang telah meninggal dunia. Berdasarkan kajian, cara pengebumian kaum Melayu adalah berlandaskan agama Islam, manakala bagi kaum Cina dan India, cara pengebumian adalah mengikut adat resam turun-temurun. Di sini ialah kepentingan memahami upacara pengebumian yang telah kami peroleh, di mana kita dapat mengelakkan kesalahpahaman antara kaum semasa mengendalikan upacara pengebumian, sekaligus dapat memupuk perpaduan antara kaum di Malaysia. Selain itu, kita dapat memastikan adat resam dan budaya yang telah menjadi amalan turun-temurun dapat dihargai dan dipelihara. Yang berikut merupakan gambar soal selidik yang digunakan untuk mengkumpul pandangan dan pendapat rakyat Malaysia mengenai upacara-upacara pengebumian bagi ketiga-tiga kaum utama di negara Malaysia. Yang berikut merupakan rujukan yang telah digunakan untuk mengkumpul maklumat tentang upacara-upacara pengebumian bagi ketiga-tiga kaum utama di negara Malaysia. Inilah terakhir pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.